Ni. Bagus juga semua Tuhan berada di Mekah. Sesetengah penziarah tidak begitu cerdik. Mereka bayar 2 kali ganda nilai barangan itu. Tidak. Memang benar. Bodohlah kita kalau kita tak naikkan harga barangan. Apa dah jadi dengan sifat murah hati kita? Mereka ini dalam perjalanan ke Tanah Suci. Dulu kita rasa bangga kerana dapat bekal air dan tempat rehat untuk mereka. Tetapi sekarang nampaknya kita rasa bangga kerana dapat ambil kesempatan di sebalik ketaatan mereka. Aku tak nak dengar semuanya ni. Bertenang Abu Jahal. Abu Talib ni ketua kita. Ya, dia saudaraku. Tapi itu tak bermakna aku kena duduk di sini dan dengar tuduhan palsu. Mereka akan mati kehausan kalau bukan kerana kita. Nilai kita 10 kali ganda. Dia ingat dia boleh leteri kita kerana kerabatnya menjaga Kaabah. Kita semua mesti ubah cara kita. Hati-hati Abu Talib. Ada kala perubahan bawa bahaya. Abu Talib tidak menyangka anak saudara yang dibelanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan merubah dunia buat selama-lamanya. Ketika berusia 40 tahun, baginda menuju ke sebuah gua di pinggir kota untuk bersendirian, bermunajat dan berfikir. Baginda bimbang akan ketidakadilan di Makkah, penghambaan, layanan buruk terhadap wanita, sifat tamak dan suka berjudi, membunuh bayi baru lahir, dan pemujaan patung berhala daripada kayu dan batu. Bukannya Tuhan kepada Nabi Ibrahim, Musa dan Isa. Seperti selalunya, Muhammad akan ke gua itu. Tiba-tiba, Muhammad dikelilingi cahaya. Apabila mendongak, baginda ternampak malaikat Jibril berdiri di depannya. Muhammad tergamam. Bacalah perintah malaikat. Aku tak tahu membaca, baginda menjawab. Jibril mengulangi perintahnya sebanyak 3 kali dan setiap kali jawabannya sama. Kemudian Jibril mengajarnya. Bacalah dengan nama Tuhanmu, pencipta alam ini. Dialah yang menjadikan manusia daripada setitik darah. Bacalah, Tuhanmu yang Maha Kuasa, yang mengajar kamu menulis. Dia yang mengajar manusia apa yang tak diketahui. Selepas itu Jibril pun gaib. Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggeletar serta bingung. Baginda keluar dari gua dan terus berlari ke rumah. Baginda rasa sangsi apa yang dilihatnya, tapi semasa turun dari bukit itu, Jibril muncul lagi dan berkata, Muhammad, kau pesuruh Allah dan aku ini malaikat Jibril. Muhammad cuba berpaling, tapi kemana saja baginda berpaling, Jibril kelihatan mengulangi kata-katanya. Muhammad, kau pesuruh Allah dan aku ini malaikat Jibril. Sebaik saja malaikat itu gaib, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bergegas pulang ke rumah. Setibanya di rumah, tubuh baginda masih menggeletar. Baginda meminta Khadijah menyelimutnya. Muhammad menceritakan apa yang dilihat dan didengar. Muhammad bimbang mungkin dia akan menjadi gila ataupun sudah dirasuk. Tapi Khadijah meyakinkan Muhammad, Tuhan tak akan biarkan roh jahat merasuki lelaki sepertinya yang sentiasa bercakap benar dan mengambil berat terhadap mereka memerlukan. Selepas itu, Khadijah pergi bertemu sepupunya seorang ulama, lalu menceritakan apa yang telah berlaku. Suami kau ialah seorang pesuruh Allah. Orang akan menuduhnya menipu dan melakukan kerja sihir. Dia memang akan disisihkan. Walaupun sepupunya memberi amaran, Khadijah percaya segala yang diceritakan suaminya. Dan dia tidak teragak-agak untuk menjadi orang pertama memeluk Islam. Dan selepas itu, yang lain pun turut serta. Aku asyik dengar kabar angin tentang perhimpunan sulit Muhammad. Tolonglah Abu Jahal. Tapi dia mengajar sesuatu. Aku tak tahu apa yang diajarnya. Tapi anak angkatnya Zaid dah jadi pengikutnya. Dan juga sepupunya Ali. Peduli apa? Yang lain tu hamba dan pengemis. Tapi dia mesti dihukum. Untuk apa? Kerana mengajar
sesuatu yang lain. Dengar sini. Jika pengikutnya orang yang berkuasa, kalau ajarannya membahayakan, aku akan ajar dia. Tapi dia Muhammad Abu Jahal, Al-Amin, yang jujur. Selama 3 tahun Nabi Muhammad SAW menyebar Islam secara rahsia. Pada masa itulah Siham, ayah dapat tahu tentang ajarannya. Apa betul ke kita buat ni? Mak mesti dengar. Kita takkan apa-apa, Jadilah. Masuk, cepat. Malam ni lagi ramai. Terima kasih, Jafar. Kau pergi mana setiap malam untuk mendengar ajaran pesuruh Allah? Gembira rasanya mempelajari Islam daripada Nabi Muhammad SAW. Wahyunya, Al-Quranul Karim memperdengarkan kata-kata yang sungguh indah. Baginda mengajar kami, semua Tuhan di Mekah tak ada kuasa. Cuma ada satu Tuhan. Tuhan kepada Nabi Ibrahim, Musa dan Isa. Dan kamu mesti menyerah segala-galanya kepada Allah. Tiada beza antara kaya dan miskin. Semuanya sama. Yang miskin tidak boleh dicemuh ataupun dihina. Mereka mesti dibantu. Menurut Al-Quran, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, yang paling mulia baginya ialah seorang hamba yang soleh. Wanita bukan barang milik. Mereka ciptaan Tuhan dan sama penting seperti seorang lelaki. Hormatilah mereka. Bumi ini kurniaan Tuhan. Berbuat baiklah padanya. Kamulah penjaganya. Dan ingat, kamu akan dihisap mengikut amalan kamu.